Okay. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita buka dulu kelas kita pada pagi ini dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih lagi pertemukan kita pada hari ini di live Facebook Mutiara Tadabbur untuk satu sesi, iaitu sesi My Tadabbur Time, sesi ke-7 insya-Allah bersama dengan Ustaz Zulkhairi. Jadi saya alu-alukan panel kita pada pagi ini, Ustaz Zulkhairi. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam, khair, baik-baik. Alhamdulillah. Seterusnya yang tidak dilupakan juga kepada ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya semua yang sedang menonton di Facebook Live Mutiara Tadabbur. Alhamdulillah, hari ini dah kita 20 Ramadan, Masya Allah, sangat sekejap. Dah 20 hari berlalu dan sudah 6 sesi My Tadabbur Time sudah berlalu. Jadi hari ini insya Allah sesi yang ke-7. Dan untuk 10 terakhir Ramadan ini, moga-moga Allah beri kita peluang untuk kita tambahkan lagi amal ibadah kita yang mungkin kita rasa kekurangan waktu 20 hari yang awal hari tu. Jadi 10 terakhir ini adalah peluang yang ada, peluang keemasan insya-Allah untuk kita sama-sama buat yang terbaik, bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar insya-Allah. Moga-moga Allah kurniakan kita semua, para penuntut ilmu, insya-Allah moga-moga Allah kurniakan Lailatul Qadar buat kita semua insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita akan dengar perkongsian daripada Ustaz Zulkhairi. Ustaz Zulkhairi dengan Mutiara Tadabbur dah tak asing lagi sebenarnya, insyaAllah. Sebelum ni pun Ustaz pernah berkongsi tajuk yang sama, okay, pada bulan yang lepas, kalau tak silap saya, 2 bulan yang lepas Ustaz berkongsi tentang rahsia kalimah Al-Quran. Dan kali ini kami jemput lagi sekali Ustaz insya-Allah untuk berkongsi tentang rahsia kalimah Al-Quran. Dan saya difahamkan Ustaz akan berkongsi tentang beberapa istilah kekeluargaan yang ada di dalam Al-Quran seperti mana yang Ustaz tulis di posting Facebook Ustaz, yang saya pun dah kongsikan juga di Telegram Mutiara Tadabbur. Jadi ada yang tanya saya, Ustazah hari ni guna buku Ustaz yang jilid mana? Kan? Jadi saya bagi tahu mungkin ada jilid 1 tu ada jugalah yang menyentuh tentang istilah-istilah kekeluargaan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang membeli buku Ustaz, yang dah membeli buku Ustaz Rahsia Kalimah Al-Quran, okay, buku ni Rahsia Kalimah Al-Quran, mungkin tak nampak sangat kan? Okay. Boleh guna untuk rujukan pada hari ini, okay, insya-Allah. Dan juga bagi yang belum beli, insya-Allah lepas ni kita akan share link, nanti boleh dapatkan buku Ustaz insya-Allah. Sangat-sangat membantu dalam kita tadabbur kalimah-kalimah Al-Quran. Seperti mana yang Ustaz share dekat posting Facebook Ustaz, apa yang Ustaz akan sharekan pada hari ini adalah tentang istilah suami dalam Al-Quran. Ada Ustaz kongsikan juga. Kita nak dengar pada hari ini apa istilah-istilah tentang suami yang ada di dalam Al-Quran. Sebab ada Allah sebut ba'li, kan? Ba'al. Ada yang Al-Quran sebut sayyid, kan? Ada Al-Quran sebut zauj, kan? Jadi kita nak tahu apa perbezaan kalimah-kalimah ini. Pastinya kalimah ini digunakan tepat pada waktunya ataupun tepat dengan siyak ataupun konteks tersebut. Jadi kita akan dengar daripada Ustaz insya-Allah. Dan Ustaz Muhammad Zulkhairi adalah merupakan pengurus Faqih Synergize, kan, insya-Allah. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Ustaz Zulkhairi sekitar sejam insya-Allah untuk Ustaz berkongsi, dan kepada peserta yang nak bertanya soalan selepas sesi Ustaz saya akan buka Q&A. Jadi soalan jangan tanya lagi dekat ruangan komen pada waktu sekarang. Nanti saya buka Q&A baru tuan-tuan boleh menulis soalan di komen Facebook supaya tak tenggelam soalan tu naik ke atas, kan. Jadi dengan ini saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Zulkhairi. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Ustazah Fatimah, Ustaz Usaid, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan alhamdulillah kita syukur pada Allah. Rasanya saya dah beberapa hari tak bercakap ya Ustazah Fatimah. Dalam bulan Ramadan tahun ni alhamdulillah saya agak lapang dan itu memang impian pun. Jadi sudah ada beberapa hari saya pun tak ada kuliah. Jadi agak macam kekok pula ya. Sebab kabar ni setiap hari kena bercakap. Ni dalam 3-4 hari ni duduk diam je. Okay, baik. Jadi pada pagi ni saya pun tak pasti ada tak ada dalam buku. Rasanya tak ada dalam buku. Jadi izinkan saya lah untuk membincangkan benda yang tak ada dalam buku. Semalam saya dah ada sebut di Facebook sebagaimana yang Ustazah Fatimah nyatakan. Kita akan berikan tumpuan kepada 3 kalimah kalau sempat. Satu berkaitan dengan Sayyid, itu sebagai mukaddimah. Dan keduanya perkataan Al-Ba'ah. Ya, Al-Ba'ah. Baik. Izinkan saya untuk share skrin dulu. Dan Ustazah Fatimah ya, izinkan saya untuk share dalam keadaan sempoi je boleh Ustazah? Boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Bukan saya nak berceramah ke apa, saya hanya nak bentang secara sederhana insya-Allah. Okey, baik. Macam ni, kalau kita lihat dalam Al-Quran ni, dia ada beberapa kalimah tentang istilah suami, istilah isteri. Istilah isteri tu mungkin kita ada 5 kot. Saya pun tak tahulah ada lagi yang lain Perkataan zaujun ada, imra'atun ada, perkataan nisa, perkataan sahibah dan satu lagi ahli. Dulu saya ada tulis di Facebook, saya terlupa nak masukkan perkataan ahli. Baik, itu Niswatun, niswah Ustaz ada juga kan, boleh juga. Niswah dia boleh masuk dalam bab nisa lah. Okey. Niswah dalam ayat yang mana Ustazah? Waqala niswatun. Maksudnya perempuan je kan? Bukan isteri. Okey, betul-betul. Saya silap. Okey. Okey, kalau nisa memang isteri dalam kes suratul Ahzab, ya nisa'un nabi. Wahai isteri-isteri Nabi ya. Baik. Kalau suami kita ada perkataan zaujun, ba'lun sebagaimana yang Ustazah Fatimah sebutkan, dan kita ada perkataan sayyid. Sayyid. Dan perkataan sayyid itu dia hanya ada dalam 3 kot dalam Quran. Satu perkataan inna ata'na sadatana. Ni orang-orang jahatlah penghuni neraka sebut, sesungguhnya kami ni follow je ketua kami, pemimpin kami. Dan keduanya perkataan sayyid disebutkan dalam bab yang baik, merujuk kepada Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Mubashir sayyidan wa hasura. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Yahya ini sebagai sayyidan, pemimpin. Dan baginda merupakan satu-satunya Nabi yang digelar Sayyid dalam Al-Quran Al-Karim. Okay, baik. Dan satu lagi perkataan Sayyid yang ada dalam ayat 25 surah Yusuf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan mereka berdua pun berkejaran menuju ke pintu. Merujuk kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan juga Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz. Baik. Lalu apabila dalam mereka berkejar itu, wanita tersebut telah mengoyakkan baju Yusuf min dubur dari bahagian belakang. Wa alfaya, lalu mereka kedua-duanya terserempak dengan sayyidaha. Sayyidaha ni suami wanita tadi. Di mana ladal bab, di depan pintu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka timbullah perbahasan kalangan pengkaji. Kenapakah perkataan sayyid digunakan? Kenapa Allah Azza wa Jal tidak menyatakan wa alfaya zawjaha ladal bab ataupun wa alfaya ba'laha ladal bab? Kenapa sayyidaha? Itu isu satu. Isu yang kedua, bukankah
Al-Aziz tadi merupakan tuan kepada Nabi Yusuf dan juga tuan juga kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau ikut logik, boleh juga dibaca wa alfaya sayyidahu, tuan kepada Nabi Yusuf sayyidahu ladal bab, ataupun disebut wa alfaya sayyidahuma ladal bab, tuan mereka berdua. Jadi kenapa sekarang ni ia hanya dinisbahkan kepada isteri Al-Aziz, Sayyidaha. Itulah dua isu yang boleh kita kaji berkaitan dengan isu rumah tangga lah. Baik, saya pilih isu rumah tangga ni bukan apa Ustazah Fatimah, kerana mengenangkan kesesuaian dengan perjuangan Ustazah dalam isu rumah tangga, dalam isu kewanitaan, dalam isu penderaan dan sebagainya. Maka saya pilihlah isu ini untuk dibahaskan. Dan sebenarnya banyak lagi benda yang boleh dibahaskan dalam bab Al-Quranul Karim berkaitan dengan isu rumah tangga ini. Baik, kalau kita lihat beberapa tafsir, antaranya sempat saya rujuk tafsir Ibn Ashur, At-Tahrir wa Tanwir, juga tafsirul Wasit oleh Syekh Tantawi, dan juga saya tengok pengkaji Al-Quran yang sangat prolifik, iaitu Dr. Fadil Saleh As-Samirai, yang baru saja meninggal dunia dalam tahun 2 tahun ini. Baik, mereka menyatakan perkataan Sayyid ini menunjukkan kehalusan Al-Quranul Karim menggunakan kalimah yang sesuai dengan zaman. Jadi pada zaman dahulu, iaitu merujuk kepada Al-Misrul Qadimah, Mesir kuno, ataupun mungkin tak sesuai saya katakan Mesir kuno, tapi Mesir zaman, dia kata istilah apa dah, saya suka istilah tu, dunia baru, dunia lama dia panggil. Jadi Mesir yang lama-lama dulu, mereka menggunakan perkataan Sayyid untuk suami. Jadi Al-Quran pun menggunakan kehalusan bahasa dengan menyebut wa alfaya sayyidaha, kerana pada zaman Nabi Yusuf dahulu, suami dipanggil sebagai Sayyid. Dan maknanya ini merupakan lurah ataupun bahasa Al-Misrul Qadimah, Mesir yang lama. Tapi ada satu tulisan yang lebih menarik yang saya kira kurang bersetuju dengan kupasan tersebut. Dan saya pun cenderung dengan tulisan ini setelah saya membaca hujah-hujah dan ia sesuai dengan jalan penceritaan mungkin wallahualam. Surah Yusuf ini dalam beberapa kalimah memang Allah Ta'ala menggunakan kalimah-kalimah yang membawa maksud yang mendalam. Bukan sekadar nak menyatakan isu, itulah bahasa yang digunakan pada zaman dahulu, tidak. Tapi dia ada maksud di sebaliknya. Sebab itu kalau kita lihat sebagai contoh ya, dalam ayat yang keempat, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam memanggil ayahanda baginda, ya abati, ataupun ada qiraat lain membaca ya abah. Dan inilah panggilan Nabi Sulaiman kepada Nabi Ismail kepada ayahnya, ya abati if'al, sebagai contoh ya. Jadi perkataan abah itu sendiri dalam bahasa Arab ia membawa maksud yang mendalam. Dan antara orang yang terkenal yang kita semua sayangi dipanggil abah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Musnad Ahmad, Fatimah radhiyallahu anha telah memanggil ayahnya ya abah, wahai abah. Jadi dia ada maksud yang sangat mendalam yang itu kena perbincangan yang lain lah. Dan kalau kita lihat juga dalam surah Yusuf ini banyak perkataan Rabb yang digunakan, ya, perkataan Rabb. Jadi antara contoh perkataan Rabb yang digunakan ialah dalam ayat yang maaf ya. Okey, dalam dia payah cari, kalau Quran terus senang, ini sebab dia sekarang terjemahan kan. Pening saya tengok. Okey, yang inilah. Uzkurni inda rabbika. Dan baginda Nabi Yusuf berkata kepada orang yang disangka akan selamat daripada hukuman, keluar dari penjara nanti, uzkurni inda rabbika. Sebutlah nama saya di sisi Tuhanmu. Okey, kalau kita faham Tuhan lah. Tapi sebenarnya Rabb ini bukan merujuk kepada Tuhan. Ia merujuk kepada Raja. Ya, merujuk kepada Raja. Baik. Dan kalau kita lihat ke depan sedikit lagi, apabila pembantu raja tu datang jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan meminta Nabi Yusuf untuk keluar, apa kata Nabi Yusuf? Falamma ja'ahur rasul. Okey, pada awal ayat tu waqala al-malik. Raja itu disebut sebagai al-malik.
wa qala al-malik utuni bih. Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika. Bila utusan tu datang jumpa dengan Nabi Yusuf yang berada dalam penjara, Nabi Yusuf pun kata irji' ila rabbik. Kembalilah kepada tuanmu. Jadi perkataan tuan itu dalam beberapa ayat dalam surah Yusuf merujuk kepada raja, ya, merujuk kepada raja. Sehingga ada satu kekeliruan ulama dalam memahami ayat ini ketika dialog antara Nabi Yusuf dan juga wanita yang menggoda, innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Rabbi telah berbuat baik kepadaku. Jadi telah berbuat baik kepada saya tu, Rabbi tu merujuk kepada siapa sebenarnya? Ada ulama yang cenderung menyatakan Rabbi merujuk kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Tapi ada juga ulama yang memahami Rabbi di sini bukan merujuk kepada Allah, sebaliknya merujuk kepada Al-Aziz, Tuhan dia. Jadi ada logik dia. Maka dalam tulisan yang saya baca itu, Ustazah dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyatakan kenapakah perkataan Rabb yang digunakan dalam surah ini? Kerana ada satu kritikan sosial yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Yusuf, iaitu orang pada zaman tersebut mereka mempertuhankan tuan-tuan mereka. Al-Aziz, Al-Malik dianggap sebagai Tuhan, ya, yang berkuasa di atas segala-galanya, maka mereka raja-raja ini dipanggil sebagai Rabb, Tuhan. Jadi sebenarnya ia merupakan satu kritikan sosial terhadap masyarakat pada zaman tersebut. Begitu juga kalau kita melihat kepada sistem yang tidak Islamik, yang mana suami akan menjadi raja, akan menjadi tuan, manakala isteri pula akan menjadi hamba. Sehingga kan kalau kita lihat ya, satu cerita seorang ulama yang saleh, izinkan saya untuk tidak menyebut nama ulama ini, tuan-tuan dan puan-puan semua kenal, ini ulama Melayu. Beliau berketurunan raja. Jadi apabila beliau berketurunan raja, ayah dia ni pula kahwin dengan wanita biasa-biasa, bukan keturunan raja, menyebabkan apa yang berlaku, walaupun ayah dia ni pun tok guru besar. Dia tok guru besar, ayah dia pun tok guru besar, tapi kalau bab makan, mak dia tak makan sekali. Mak dia akan serve suami dia dan anak-anak makan dulu, habis semua tu barulah mak dia makan. Ya, maknanya kedudukan seorang isteri tadi sampaikan dia lebih rendah, bukan saja lebih rendah daripada suami, ia lebih rendah juga daripada anak-anaknya sekalipun. Kerana anaknya keturunan raja, sedangkan dia pula orang biasa. Maka dalam bab ini, kalau kita lihat zaman dulu pun begitu. Kedudukan suami ini lebih tinggi daripada isteri, maka suami dianggap sebagai sayyid, ketua. Jadi apabila Al-Quran menyatakan wastabaqal baba wa qaddas qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab, mereka berdua mendapati suami yang berperwatakan seperti tuan. Bukannya berperwatakan seperti suami yang saling tolong-menolong, iaitu zaujun ataupun lain-lain, tetapi suami yang berperwatakan seperti tuan, sayyidaha ladal bab. Jadi ini sebenarnya satu kritikan dan semacam Allah Ta'ala ingin memberikan satu maklumat tambahan, wallahu alam, bahawa kenapakah isterinya cuba mencari orang lain untuk kepuasan nafsunya, kerana tidak lain dan tidak bukan, isterinya sendiri tidak merasakan kasih sayang dan juga perhatian daripada suami dia. Kerana suaminya selama ini berlagak seperti tuan. Jadi kerana itu maka kalaulah betul namanya Zulaikha, wallahu alam, Zulaikha pun rasa terpinggir, rasa diketepikan, tak ada pun Zulaikha dalam hati suami dia. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Zulaikha mula mencari orang lain, dan orang lain yang menjadi bangsa kepada Zulaikha ialah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang ketika itu belum lagi menjadi Nabi mungkin. Jadi itulah punca perkataan sayyidaha digunakan. Okay, satu. Maaf ya Ustazah, suara kurang elok. Tak sedap cakap pun. Apa Ustaz? Teruskan insyaAllah. Okey, perkataan kedua yang digunakan yang kita nak bahas ialah satu hadis Nabi SAW
Tapi hadis Nabi ni saya akan heret ke perbahasan Al-Quran ya. Bukan kita nak bincang hadis. Okey, ini hadis dia. Okey, ini kan saya bukalah mana-mana yang ada. Hadis yang terkenal ini. Hadis gesaan untuk berkahwin bagi orang muda. Dan saya minta maaf kerana mungkin isu ni agak sensitif. Tapi saya nak bincangkan daripada aspek ilmiah. Bukan bincang dari sudut yang mengarutnya. Sekejap. Ataupun kita tengok sinilah. Yang ni memang lambat sikit. Oh dah ada dah. Okey, ini hadis dia. Hadis riwayat Bukhari. Ibn Majah pun ada, ini Bukhari. Kata Nabi SAW, Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, sesiapa kalangan kamu yang mampu untuk ba'ah, maka hendaklah kamu berkahwin. Okay. Dalam riwayat Ibn Majah ni pun sama menggunakan perkataan al-ba'ah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Wahai sekalian anak muda, sesiapa yang mampu ba'ah, hendaklah mereka berkahwin. Jadi perkataan ba'ah ini, ustazah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasanya difahami sebagai melakukan hubungan suami isteri. Wahai anak muda, mana-mana saja kalangan kamu yang ada upaya melakukan hubungan suami isteri, maknanya ada keinginan, ada kehendak, maka kita nak kena jaga keturunan dengan baik, mengikut lunas yang dibenarkan dalam Islam. Dan kita nak mengelakkan daripada perbuatan yang tak baik, sama ada zina ataupun syibih kepada zina, nikah mut'ah sebagai contoh. Falyatazawwaj, maka hendaklah mereka berkahwin. Dan berkahwin itu perkataan zaujun digunakan, yakni hendaklah kamu berkahwin dalam keadaan saling menghormati antara satu sama lain. Okey. Baik, tapi persoalan yang timbul, kenapakah Nabi SAW menggunakan perkataan al-ba'ah? Ya, perkataan al-ba'ah. Dan sedar tak sedar sebenarnya, Ustazah Fatimah dan tuan-tuan dan puan-puan, perkataan al-ba'ah ini amat rapat dengan orang yang gerakan-gerakan dakwah lah. Macam Ustazah ni orang yang kuat dakwah, terutamanya untuk isu kewanitaan. Iaitu semalam baru saya dengar balik satu ceramah, satu tazkirah ringkas yang menyebutkan isu perkataan ini, iaitu bi'ah. Al-bi'atu salihah. Suasana yang baik. Kita mesti membentuk bi'ah salihah di rumah kita sebagai contoh. Okey. Dari perkataan al-ba'ah ini, satu kali saya pun kaji Al-Quran dan tak ada kaitan pun dengan perkataan ini. Saya duduk study Al-Quran, satu perkataan tu, saya lupa perkataan apa. Dan tiba-tiba saya pun tergerak untuk melanjutkan kajian terhadap kalimah tersebut. Sehinggalah bawa heret ke hadis Nabi SAW yang ini. Man istata'a minkumul ba'ah. Dan antara ayat Al-Quran yang saya study itu, tuan-tuan dan puan-puan, ialah perkataan ini. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan. Ataupun dia ada ayat yang lain. Okey. Tapi saya teringat ayat mana tu, saya kena tulis dulu. Mubawwa as-sidqin. Betul, ayat ini yang saya study sebenarnya. Surah Yunus ayat 93. Okey, sekejap saya buka sekejap Surah Yunus ayat 93. Okey, ini asal dia yang saya belajar tu. Walaqad bawwa'na bani Israil mubawwa'a sidqin. Okey. Dan sungguh kami telah menetapkan ataupun memberikan tempat tinggal, menetapkan Bani Israel mubawwa'a sidqin, satu tempat tinggal yang baik. Perkataan bawwa'na, mubawwa'. Walaqad bawwa'na bani Israil mubawwa'a sidqin. Okey, baik. Dan daripada perkataan bawa itu saya pun kaji lagi. Rupanya ada beberapa kali perkataan yang asal daripada bawa'a ataupun al-ba'ah digunakan dalam Al-Quran. Antaranya inilah dalam surah apa ni? Surah Yunus. Surah Yunus pula. 58 ni surah Al-Ankabut. Ya, dalam surah Al-Ankabut Allah Azza wa Jalla menyatakan wallazina amanu wa 'amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal soleh, kami akan tempatkan mereka dalam
mahligai-mahligai di syurga. Jadi perkataan mubawwa'na, mubawwa'a, lanubawwi'annahum. Asalnya perkataan ini daripada perkataan bawa'a, iaitu tempat tinggal, tempat tinggal ataupun memberikan tempat tinggal. Keluarlah perkataan al-maba'ah sebagai contoh, al-ba'ah dan lain-lain. Jadi, kalau kita tengok balik dalam istilah-istilah yang ada kaitan dengan hubungan suami isteri, dengan minta maaf ya Ustazah Fatimah. Okey. Sebagai contoh dengan minta maaf juga tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok perkataan al-jima'. Perkataan al-jima' ni dalam bahasa Arab sebenarnya luas. Sebagaimana perkataan dubur tadi kita jumpa perkataan wa qaddat qamisahu min dubur. Dubur ini kalau dalam bahasa Melayu ia merujuk kepada satu aja. Tapi dalam bahasa Arab dubur membawa maksud yang pelbagai, antaranya hujung sesuatu ataupun belakang. Contohnya berpaling ke belakang, yauma idzin duburahu, ketika tentera Islam berpaling ke belakang. Baik. Dan juga perkataan dubur ini bermaksud hujung sesuatu. Duburus salah sama ada hujung salat ataupun selepas salat. Okey, jadi dia luas. Begitu juga perkataan al-jima' yang asal daripada jama'ah membawa maksud yang pelbagai. Contohnya kita akan jumpa perkataan jima'ul khair. Dengan minta maaf, saya guna perkataan itu tapi saya nak tuan-tuan dan puan-puan jelas apa yang saya sampaikan. Jima'ul khair biasa digunakan iaitu himpunan-himpunan kebaikan. Ya. Dan saya jumpa juga satu kitab yang menggunakan perkataan jima'ul bab ataupun apa tu? Himpunan-himpunan bab. Jadi perkataan jima' ini sebenarnya perkataan yang murni disebutkan dalam bahasa Arab. Bahkan kalau kita tengok satu istilah yang berkaitan dengan usulul fiqh, namanya al-ijma'. Al-ijma' artinya kesepakatan majoriti ulama. Ya, kesepakatan majoriti ulama. Kerana sukar untuk kita mencari semua ulama sepakat dalam satu-satu isu. Jadi majoriti yang terlalu ramai dipanggil sebagai al-ijma'. Baik. Jadi bila saya kaji perkataan al-jama'a, al-jima', rupanya ia bukan sahaja bermaksud berkumpul. Ya. Contohnya Usai bin Kilab dipanggil sebagai mujammi', orang yang mengumpulkan semula bangsa-bangsa Arab ini, bangsa-bangsa Mekah yang duduk bertaburan. Beliau kumpulkan semula, kembali ke Mekah, kita bina semula Mekah yang ada peradaban sendiri, maka beliau dipanggil sebagai al-mujammi', orang yang menghimpunkan semula bangsa-bangsa Mekah yang duduk bertaburan di luar. Mesti bina semula kota Mekah. Ini sebagaimana kumpulan Indonesia sebagai contoh. Jokowi saya difahamkan, beliau cuba mengumpulkan semula orang Indonesia yang duduk di pelbagai luar negara, kembali ke Indonesia, kita bina Indonesia yang lebih berdaya saing. Jadi itu dipanggil sebagai al-mujammi'. Baik. Selain daripada perkataan jima' membawa maksud himpunan ataupun perkumpulan, ia juga bermaksud persetujuan. Sebagaimana tadi, ijma'ul ummah, ijma'ul ulama'. Maknanya, persetujuan ataupun kesepakatan kalangan ulama'. Disuruh tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf sekali lagi, saya nyatakan perkara ini dengan unsur ilmiah, bukannya benda yang mengarut. Perkataan jima' yang digunakan sebenarnya lebih membawa maksud penyatuan antara suami isteri dalam bentuk kedua-duanya bersetuju. Ya. Perkataan al-jima' bermaksud hubungan suami isteri, penyatuan antara suami isteri dalam keadaan kedua-duanya bersetuju. Itu luas dalam perkataan bahasa Arab. Ya. Quran tak guna, tapi bahasa Arab dia mempunyai maksud yang luas. Kalau kita hanya mungkin menyebutkan perkataan hubungan seksual sebagai contoh, ataupun dengan minta maaf persetubuhan ia hanya melibatkan isu tubuh. Tapi kalau jima' ia bukan hanya melibatkan isu bersatunya tubuh, tapi hati turut meredai perkara tersebut. Baik, satu. Kemudiannya kita juga biasa mendengar perkataan wati'. Wati' juga membawa maksud yang sama, tetapi ia lebih dalam. Wati' ini kalau kita tengok dia punya usul bahasa, dengan saya nak ringkaskan isu yang ini, ia bermaksud lembut. Ya, lembut. Ada kaitan dengan kelembutan.
Jadi kalaulah dalam bahasa Arab hubungan suami isteri itu disebut sebagai wati, bermakna suami menyantuni isteri, dalam masa yang sama isteri juga menyantuni suami dengan penuh kesopanan dan kelembutan. Jadi itu luas. Ya, itu luas. Dan bila kita lihat pula perkataan bawa'ah, iaitu man istata'a minkumul ba'ah dalam hadis Nabi SAW ini, perkataan al-ba'ah kita kena rujuk balik kepada usulnya, iaitu bawa'ah, sama ada dalam ayat ini lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan, ataupun dalam surah Yunus walaqad bawwa'na bani Israil mubawwa'a sidqin. Arti ba'ah ialah memang kalau kita lihat daripada sudut istilah, artinya hubungan suami isteri, tetapi hubungan suami isteri itu dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah sesiapa kalangan kamu yang mampu melakukan hubungan suami isteri, kahwinlah, yakni sesiapa yang mampu melakukan hubungan suami isteri, dalam masa yang sama mampu juga menyediakan tempat kediaman suami dan juga isteri. Kalau tak mampu beli rumah, tak apa, sewa rumah. Ya, sewa rumah. Pada peringkat awal, saya kira saya dulu pun menyewa. Dan masa menyewa dalam 500, dulu pun alhamdulillah dapat rumah sewa 500 kita PJ ni tuan-tuan. Nikmat besar. Di saat rumah mulai mahal pada tahun 2009, 2010 begitu. Yang lain 800. Kita sewa rumah dahulu. Beberapa tahun kita sewa rumah, 5-6 tahun sewa rumah. Kita ada kemampuan sedikit, kita pakat suami isteri, kita beli rumah. Yang pentingnya ada rumah. Jadi sesiapa kalangan kamu yang mampu menyediakan tempat tinggal, sama ada mampu itu kemampuan kamu sendiri, kemampuan kita sendiri sebagai suami, atau kemampuan bersama yang kemudiannya difahami sebagai harta sepencarian, maka sediakan tempat tinggal. Fikirkan isu tempat tinggal. Baik, satu. Dan yang keduanya, seakan-akan mengajar kita, kalaulah hubungan suami isteri itu ingin dilakukan, maka ia perlu dilakukan dengan penuh adab, iaitu di tempat tinggal, al-ba'ah. Bukannya dilakukan dalam bentuk yang tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan adab. Hatta pada zaman sekarang bukan isu hubungan sahaja, suami dan isteri telah buat macam-macam, sama ada dalam bab gurau senda dan sebagainya, dirakamkan melalui TikTok, disebarkan dan lain-lain. Selain daripada itu buat prank, suami prank isteri, isteri pun prank suami, bergurau dalam keadaan tak elok, ya. Ini semua benda yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang betulnya ialah kalau kita nak melakukan hubungan suami isteri, sama ada hubungan itu dalam bentuk sekian-sekian ataupun hubungan dalam bentuk gurau-gurauan semata-mata, ia bukan satu tuntunan umum. Isteri prank suami itu satu benda yang menyalahi sunnatun Nabi SAW, bahkan Islam melarang kita prank seseorang. Kecuali prank itu dalam bentuk yang tidak menakutkan dan dalam bentuk menggembirakan, tidak dalam bentuk yang boleh menimbulkan negatif. Adakah prank begitu? Saya rasa tak ada kot. Prank semuanya kebaikan boleh kata negatif lah. Jadi kesemua itu perlu dilakukan secara tertutup. Kerana tak ada pada asal fitrah kita ni, tak ada orang nak tengok kemesraan antara suami dan isteri. Usul manusia ni. Asal usul manusia ni dengan sifat fitrah yang penuh dengan perasaan malu, tak ada pun sesiapa yang nak menonton video gurau senda antara suami dan isteri. Itu perkara yang meloyakan. Perkara yang membuatkan orang lain pun rasa menyampah. Jadi kalaulah suami dan isteri itu ada apa-apa hubungan, terutama lagi hubungan yang agak intim, maka ia perlu dilakukan di tempat yang tertutup yang namanya mubawwa. Mubawwa, tempat kediaman ataupun al-maba'ah. Itulah usul penggunaan kalimah al-ba'ah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ustazah Fatma sebagai akhir kita nak tengok soal jawab yang ada. Kita dapat lihat Islam ni telah mengajar kita erti kehidupan rumah tangga ini dengan menggunakan perkataan yang amat halus sebenarnya. Dengan perkataan itu, fahamlah kita tentang tanggungjawab kita masing-masing. Ya, kita akan faham. Contoh yang mudah sebagai penutup akhir. Ini saya tak nak bahas panjang. Perkataan Ibn Nun sebagai contoh. Zulkhair ibn Muhammad Nur. Ya. Ataupun Fatimah binti Muhammad sebagai contoh. Usaid bin Subki.
dan lain-lain. Baik. Kesemua ini bin, ibni, ibnatu ni semuanya membawa ada kaitan dengan al-bina, bangunan. Ya, sebagaimana Firaun berkata kepada Haman, ibni li sarha la'alli ablughul asbab. Binalah untukku satu bangunan tinggi agar aku dapat melihat asbab. Asbab ni sebenarnya ceritanya Tuhan lah, nak tengok Tuhan Musa ni. Macam mana bentuk Tuhan Musa sebenarnya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa kaitannya perkataan bina, binaan dengan anak? Yang anak sama ada anak lelaki, ibn, ataupun anak perempuan, ibnatu, mesti menjadi ibarat bangunan kepada ibu bapa. Bangunan ini, apa maksudnya? Melindungi ibu bapa, maka bagaikan rumah yang melindungi kita daripada sebarang benda-benda yang mengganggu. Jadi anak mesti menjadi bangunan kepada ibu bapa yang melindungi daripada sebarang bahaya, yang menjadi tempat berteduh daripada panas dan juga hujan, yang menjadi tempat bangunan ini segala-gala kemudahan ada, dapur ada, bilik air pun ada dan sebagainya. Maknanya apabila kita sebut kita ni ibn ataupun ibnatu, dan Al-Quran pun menggunakan perkataan ibn, Isa bin Maryam, Maryam binatu Imran dan sebagainya, menunjukkan fungsi seorang anak itu mesti bertanggungjawab terhadap ibu bapa mereka dan membela ibu bapa mereka daripada sebarang kesulitan bagaikan sebuah binaan bangunan. Jadi itu merupakan filosofi di sebalik perkataan-perkataan kekeluargaan yang boleh saya bentangkan. Saya serahkan pada Ustazah Fatimah. Jazakallah khairan Ustaz untuk kupasan tadi, Masya Allah. Ustaz tadi ada 3 perkataan kan tentang apa, zauj, ba'lun dengan sayyid kan. Apa Ustaz ada nak tambah ke yang tentang ba'lun tu? Ada soalan dulu ke Ustazah? Saya tengah buka juga soalan ni, tengah baru nak saya tunggu juga soalan daripada penonton. Okey, kalau ada soalan tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan ya. InsyaAllah. Saya pun tak tahu tuan-tuan dan puan-puan ada berapa ramai sekarang ni. 127 orang Ustaz, Oh alhamdulillah. ramai, 127 orang, masya-Allah. Ramai yang apabila kami message ada live tu, ramai yang bekerja. Jadi mereka akan tengok rakaman insya-Allah Ustaz. Barakallahu fikum. Okey, baik. Kalau kita lihat pula dalam Al-Quran, dia ada perkataan ba'lun. Dan ba'lun ini sebenarnya banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sama ada perkataan ba'lun ataupun bu'ul. Contohnya dalam ayat wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Dan suami-suami mereka berhak untuk rujuk balik mereka. Okay, perkataan ba'lun yang digunakan. Dan perkataan ba'lun ini juga digunakan untuk perkara yang tak baik, iaitu dalam surah As-Saffat sebagai contoh. Tapi ini dengan maksud yang lain lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Iaitu ayat yang ke berapa ni? Tak nampak tuan-tuan. Ini Nabi Lut. Ini Nabi Yunus. Surah Syu'ara ke surah As-Saffat ya. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Ni. Payahlah nak tengok macam ni. Kalau buka Quran terus dia senang sikit. Dia dah tengok macam ni pening. 125. Atad'una ba'lan. Ya, salah? 125 ayat 125. 125. Okey. Atad'una ba'lan, adakah kamu menyuruh kepada Tuhan ba'lan dan kamu meninggalkan Tuhan yang terbaik, pencipta yang terbaik? Okey. Itu ba'lun yang merujuk kepada berhala dan adalah perbahasan ulama kenapa ia dinamakan ba'lun. Merujuk kepada Tuhan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi masyarakat masa itu memanggil Tuhan mereka sebagai ba'lun. Okey. Dan kalau kita lihat dalam kes Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Sarah radhiyallahu anha, Nabi Ibrahim ni didatangi oleh malaikat dan malaikat membawakan 2 berita. Satu berita gembira dan satu lagi berita duka, ya. Okey, baik. Apa berita gembiranya? Kelahiran seorang anak yang namanya Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Dan bila dapat dengar dia cerita tentang kelahiran anak tu, isteri Nabi Ibrahim terkejut. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Isterinya pun berdiri dan ketawa. Ketawa maknanya ketawa tercengang-cengang. Betul
betul ke cerita kamu ni? Ketawa tercengang-cengang. Tapi kami berikan berita gembira tentang kelahiran Ishaq dan lepas Ishaq terus dapat Yaqub. Jadi ini dalam kisah Nabi Ibrahim, berita gembira itu bukan sahaja kelahiran anak, bahkan terus dinyatakan akan lahir lagi seorang cucu, iaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Baik. Lalu katanya, ya wailata, alangkah, a'alidu, saya akan beranak. Pelik ni, alangkah pelik. Adakah saya boleh beranak? Sedangkan ada dua faktor penghalang. Faktor penghalang yang pertama ialah wa ana ajuz. Sedangkan saya ini terlalu tua. Terlalu lemah, terlalu tua, dah tak ada keupayaan dah. Wa hadza ba'li syaikha. Dan suami saya ini merupakan orang yang sudah pun lanjut usianya. Syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang benar. Macam mana saya nak terjemah ya? Sesungguhnya ini merupakan benar-benar perkara yang amat ajaib. Sebab la tu artinya benar-benar. Okey. Benar-benar perkara yang amat ajaib. Jadi persoalannya, kenapakah Sarah radhiyallahu anha telah memanggil suaminya Ba'li? Okey, Allah yang sebut sebenarnya, Allah yang cerita balik. Ucapan Sarah mungkin tak cakap bahasa Arab pun. Sarah radhiyallahu anha cakap bahasa dia. Allah ceritakan dalam bentuk Al-Quran, wa hadza ba'li syaikha. Kenapa tak digunakan perkataan zauji? Sedangkan perkataan zauji ni kan ustazah, masyhurlah kalangan ahli pengkaji Al-Quran, zaujun berarti suami yang saling melengkapi. Saling melengkapi antara satu sama lain, maka ia dipanggil sebagai zaujun. InsyaAllah ustazah merupakan zaujun kepada Ustaz Usaid. Ustaz Usaid pun zaujun kepada ustazah. Okey, baik. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merupakan zaujun kepada pasangan masing-masing yang saling melengkapi. Melengkapi kekurangan, menambahkan kekuatan. Kalau suami itu baik, kita menambahkan kekuatan suami. Kalau isteri itu baik, suami menambahkan kebaikan kekuatan yang ada pada isteri. Zaujun. Tapi dalam ayat ini, perkataan zaujun tak digunakan. Bukannya wahadha zauji syaikha. Tapi wahadha ba'li syaikha. Ba'li syaikha. Jadi apa maksud dia? Daripada satu sudut, perkataan ba'lun ini merujukkan isti'la, benda yang ada kedudukan yang tinggi. Sebab itu dinyatakan dalam surah As-Saffat, atad'una ba'lan tadi, adakah kamu semua menyembah Tuhan yang kamu namakan Tuhan itu sebagai ba'lan dengan maksud Tuhannya tertinggi dan kamu meninggalkan sebaik-baik pencipta? Okay. Jadi apabila suami ini dipanggil ba'li, ia merujuk kepada suami yang ada kekuatan tersendiri, ya. Suami yang ada kekuatan. Okey. Ya, saya nak cuba buka tengok yang ni. Saya pun teringat ayat ke berapa tuan-tuan. Okey, jap. Oh, sorry. Patutlah tak ada. Okey. Kita tanda je dulu. Suami yang ada kekuatan tinggi dipanggil ba'lun kerana suami lebih tinggi daripada isteri. Tapi kalau kita nyatakan suami lebih tinggi daripada isteri, mana ayat Al-Quran yang menyatakan perkara demikian? Dan mana hadis yang menyatakan suami lebih tinggi daripada isteri? Tak ada. Saya tak pernah jumpa lagi dah ustazah, tuan-tuan puan-puan sekalian ya. Sepanjang kita duk baca Quran, study Quran ni dan hadis Nabi SAW, ayat yang menyatakan suami lebih tinggi kedudukan daripada isteri. Yang tu saya tak pernah jumpa lagi. Yang kita jumpa ialah kedudukan mereka sama. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman dan orang beriman lelaki dan perempuan saling menjadi penolong antara satu sama lain. Yang kita jumpa secara lebih spesifik, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ialah pakaian untuk kamu dan kamu juga suami pakaian untuk mereka isteri. Yang kita jumpa, ya, ada ayat yang menyatakan suami isteri yang nusyuz, derhaka pada suami. Dalam masa yang sama, ada juga ayat lain yang menyatakan suami yang nusyuz kepada isteri. Jadi nusyuz kedua-duanya ada, cuma yang diketengahkan isu perempuan. Dan sehingga kan saya tak nafikan kalau sebahagian ulama dulu pun
ada mindset yang demikian bahawa lelaki lebih kuat daripada isteri, walhal pandangan itu langsung tak ada usulnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, sebenarnya tak ada pun. Yang betulnya sama level. Sama level, ya. Baik, cuma dengan tabiat yang berbeza. Tabiat berbeza itu kita semua terima. Isteri tabiatnya begini, suami tabiatnya macam ni. Itu semua kita terima kalau sama je. Apa indahnya rumah tangga kalau tabiat suami sama dengan tabiat isteri. Maka ada perbezaan. Itu tabiat, bukannya kedudukan. Baik. Jadi dalam kes ini, saya kurang setuju dengan tafsiran menyatakan ba'al artinya suami yang ada kedudukan yang tinggi. Ya. Sebaliknya perkataan ba'lun lebih merujuk dengan minta maaf juga. Ada usul apa yang kita bincangkan tadi, ada kaitan dengan kita bincangkan tadi. Ba'lun merujuk kepada suami yang ada kemampuan melakukan hubungan suami dan isteri. Ataupun kita sebut hubungan al-ba'ah tadi. Baik. Seolah-olah Sarah ingin menyatakan kepada para malaikat, macam mana saya boleh dapat anak sedangkan ada dua faktor penghalang. Faktor penghalang yang pertama, ana ajuz. Saya ni orang yang dah tua sangat. Jadi tak logik lah dengan dah tua ni saya boleh dapat anak lagi daripada sudut kita kata sainsnya macam mana, logik ke? Okey. Yang keduanya, wahadha ba'li syaikha, suami saya ni, dengan minta maaf, suami saya yang mampu buat hubungan intim selama ini pun, masa muda-muda dulu pun tak mampu. Dengan hubungan itu kami tak mampu mendapat anak. Apalagilah dalam keadaan sekarang ni, suami saya dah tak mampu dah buat dalam keadaan minta maaf tadi. Ustaz sekejap Ustaz. Ya? Sekejap macam ada isu teknikal sikit, tiba-tiba dia terputus. Oh, putus. Sekejap Ana Okey, cuba. Putus di Facebook Tiba-tiba keluar sebab tiba-tiba dia ended. Okey, kita Sekejap Ana cuba ni. Sekejap Ustaz, Ana try ni. Tak apa. Dah selesai betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ana dah tekan balik untuk live ni dekat Facebook. Okey. Sekejap ya Ustaz, Ana tengah tengok dah masuk ke belum yang baru. Okey, alhamdulillah dah live semula dah. Jadi Ustaz teruskan yang tadi insya-Allah. Okey, orang dah masuk dah. Ada dah yang tengah lihat insya-Allah. Okey. Minta maaf tuan-tuan ada masalah teknikal tadi dah putus. Tapi dah okey balik kan. Okey, baik. Jadi ayat ini semacam menyatakan alangkah, saya ulang baliklah. Alangkah logikkah saya mendapat anak wa ana ajuz. Sedangkan saya ni ialah orang yang dah lemah dah, yang tak ada upaya, dah tua pun. Wa hadza ba'li syaikha. Satu, wa hadza ba'li syaikha ni bermaksud suami saya yang mampu melakukan hubungan ba'ah selama ini pun, dengan hubungan itu kami tak pernah dapat anak pun. Okay, satu. Dan yang kedua bermaksud wa hadza ba'li syaikha, dan suami saya pun dah tua, maknanya bezalah dengan muda-muda dulu. Keinginan bersama tu dia tak macam zaman muda dulu. Adakah dengan kami pun dah kurang bersama ini, kami boleh mendapat anak? Jadi itu halusnya perkataan yang dipilih oleh Al-Quranul Karim ataupun Sarah tadi,
Dia nak sebut dengan hubungan yang saya dengan suami saya pun sama ni tak dapat anak, macam mana kami boleh dapat anak dalam keadaan kami tak ada pun hubungan al-ba'ah itu. Jadi perkataan ba'li yang digunakan. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla menyatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan para suami lebih berhak dalam kes rujuk sekiranya suami mahukan perdamaian. Ya, suami ni dia minta maaf, na'udzubillah min zalik, berlaku perceraian talak satu antara suami dengan isteri. Lalu bila talak satu tu, suami nak rujuk balik. Dalam ikut hukum Islam secara asasnya, cukuplah suami menyatakan saya rujuk awak balik, maka rujuk itu berlaku. Tapi dengan syarat, suami itu mahukan perdamaian. Tapi syarat ini dia tak adalah masuk dalam hukum hakam. Hukumnya kalau suami kata rujuk baliklah. Daripada sudut falsafahnya, kena adalah niat untuk berdamai semula, menjadi suami yang baik, menjadi isteri yang baik. Jadi kenapa perkataan bu'ul yang digunakan, perkataan ba'lun digunakan? Kerana biasanya seseorang itu ingin rujuk balik kerana mereka ingin bersama semula. Bersama semula sebagai suami isteri, maka perkataan ba'al yang digunakan dalam ayat tersebut. Bukannya perkataan zawjun. Jadi di sini kita dapat lihat halusnya perkataan yang digunakan oleh Al-Quran. Al-Quran nak pilih perkataan yang cukup lembut dan tidak terlalu berterus terang sehingga boleh menyinggung perasaan seseorang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau seorang guru yang baik, saya kurang setuju dengan pendapat yang menyatakan Ustazah Fatimah, ya, dulu-dulu kami belajar dengan kitab-kitab, ada guru pondok yang datang mengajar, katanya guru-guru ni dia kena berterus terang. Dia kalau nak sebut perkataan tu dia sebut direct tanpa menggunakan bahasa berlapik. Tujuannya agar anak murid ni tak salah faham. Tapi sepanjang saya belajarlah, kalau ustaz kita menggunakan bahasa berlapik, tidak menyebut anggota-anggota badan tertentu secara direct, menggunakan perkataan-perkataan yang lain, saya tak fikir orang akan salah faham. Semua orang boleh faham. Ya, semua orang boleh faham dengan jelas, walaupun guru tadi menggunakan bahasa berlapik. Jadi saya kira menggunakan bahasa berlapik itu lebih sesuai dalam beberapa keadaan, tanpa saya menafikan dalam beberapa keadaan tertentu kita menggunakan perkataan yang direct, tetapi perkataan yang sesuai. Ya, istilah yang sesuai. Ini kepakaran Ustazah Fatimah lah. Menggunakan perkataan yang sesuai dalam beberapa keadaan. Tetapi menggunakan bahasa berlapik sesuai dalam banyak keadaan, agar ia meraihkan banyak pihak. Kita kadang-kadang ada perasaan malu, tak senang dan sebagainya. Jadi perkataan berlapik itu lebih sesuai, dan itulah yang digunakan oleh Al-Quranul Karim apabila Al-Quran menggunakan perkataan ba'lun, bukannya perkataan zawjun ataupun yang lain-lain. Allah Allah. Ustazah Fatimah, ya. Okey, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, penerangan yang jelas daripada Ustaz tadi. Ustaz, kita raikan insya-Allah soalan-soalan daripada Facebook, insya-Allah boleh? Boleh. Antara yang tanya, sebab tadi kami minta maaf kerana terputus, wallahu alam, tak pasti sebab apa. Dan video tadi pun dah hilang dekat Facebook Live. Saya pun tak pasti, mungkin kami kena tengoklah selepas ni. Tapi insya-Allah ada recording di Zoom, kami akan masukkan di dalam YouTube Mutiara Tadabbur, insya-Allah. Jadi kami akan sharekan nanti. Antara soalan yang ditanya juga oleh Puan Syazawati, dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya tadi, Ustaz ada sebut wati tu bermaksud perkahwinan. Tapi ada orang kata nama saya bermaksud tidak elok. Wati kan, kat belakang tu. Boleh ke saya nak tahu penjelasan ni? Terima kasih. Oh, Puan Syazawati namanya. Barakallahu fikum. Syaza artinya wangian. Syaza artinya wangian. Puan Syaza macam ni. Wati tu dia sebenarnya bermaksud hubungan suami isteri. Itulah wati. Jadi yang orang kata tak elok tu sebab hubungan suami isteri tadilah wati. Tapi saya nak ceritakan asal usul bahasa tu. Wata'a, kemudiannya melahirkan perkataan al-muwatta', contohnya muwatta' Imam Malik, kitab dan sebagainya. Wata'a ni asal usulnya antaranya bermaksud kelembutan, berlembut. Berlembut. Nanti kita kena cari baliklah dia punya contoh-contoh ayat.
Tapi dalam kes nama puan, dia bukan nama Wati. Itu Ta ya. Wati tu Ta. Nama puan tak ada orang baca Wati. Kan ada Ustazah Fatma orang nama Syafawati, Syazawati tadi kan namanya. Ya. Syazawati, Rosmawati, Susilawati. Menggunakan Wati. Tak ada kot. Sebenarnya menggunakan huruf Ta. Wati. Rosma, Wati, Syaza, Wati dan sebagainya. Jadi Wati itu bukan dalam bahasa Arab. Kalau saya tengok ia asal daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit yang kemudiannya biasa digunakan di Indonesia dan juga digunakan di Malaysia. Nama-nama dahulu Rosmawati dan sebagainya. Wati-wati ini bermakna tokoh. Contohnya olahragawati, peragawati. Kalau lelaki, wan, olahragawan. Kalau wanita, olahragawati, tokoh dalam bidang olahraga. Peragawati, tokoh dalam bidang peragaan dan sebagainya. Jadi nama Syazawati ni gabungan antara dua nama. Satu Syaza, huruf Zal, bukannya Zai. Shin, Zal, Ya, Syaza, itu wangian. Manakala Wati, Wati artinya tokoh. Jadi tokoh dalam bidang wangian kot. Kalau Puan Syazawati jual minyak wangi tu, sesuai lah. Tapi mungkin Puan Syazah ada kerja lain kan. Jadi Wati tu artinya tokoh wanita. Wallahualam. Jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan tadi. Alhamdulillah. Betul sebab sebelum ni pun ramai yang tanya lah tentang isu Wati ni kan. Lepas tu nama Zana kan dan sebagainya lah, penzina dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tadi Ustaz dah jawab tadi tentang isu Wati ni. Alhamdulillah. Saya tengah tunggu lagi soalan-soalan yang lain. Mungkin ada yang nak bertanya soalan, mungkin boleh tulis insya-Allah di ruangan komen. Ustaz, ada lagi ke istilah lain yang merujuk kepada suami ni? Ana pun cari-cari juga. Maksudnya yang setakat jumpa tu yang 3 ni lah. Saya pun tak tahulah ada lagi tak yang lain. Saya tahu 3 tu juga. Zaujun, apa lagi? Ba'lun dan juga Sayyidun tu kan? Saya pun tahu yang 3 tu je, saya tak tahu yang lain. Kalau Ustazah nak tambah ataupun Ustazah ada persoalan, boleh? Dan zaujun ni pun kalimah tu jadi universal kan untuk suami dan juga untuk isteri juga kan? Betul. Cuma kemudiannya lah orang Arab membezakan antara zaujud, dia lelaki dan wanita ni, dia sebut wanita ni apa nama zaujah. Tapi sebenarnya dia sama je zaujun. Tapi tak ada masalah lah benda tu. Betul. Jemput ya kalau ada peserta yang nak tanya soalan kepada Ustaz. Ada soalan tentang kalimah-kalimah lain ke nak tanya kepada Ustaz kan? InsyaAllah. Boleh persilakan insyaAllah. Dan kalau kita tengok buku Ustaz, buku Rahsia Kalimah Al-Quran ni yang kami ada juga post juga di Telegram Mutiara Tadabbur. Buku ni adalah buku Rahsia Kalimah Al-Quran. Ustaz ada letakkan sekitar 80 lebih kalimah dan satu buku ni sekitar 40 lebih kalimah yang ada yang kita nampak sama lebih kurang tetapi maksud dia berbeza ataupun konteksnya berbeza kan, antaranya kalimah jasadan dengan jisim kan. Biasa kita macam jisim, jasad tu lebih kurang dan sebagainya kan, tapi ada perbezaannya di dalam Al-Quran. Perkataan tazakkur dengan tafakkur, apa beza dia kan? Ustaz ada hurai dalam buku ni. Perkataan imra'ah dan juga perkataan zauj, apa beza perkataan dua ni kan? Dia bermaksud isteri, imra'ah pun isteri, zauj pun isteri. Tapi apa perbezaan dalam konteks ayat Al-Quran? Seterusnya perkataan ni'mat dan juga perkataan an-na'im dan banyak lagi lah. Dan buku ni ada 2 jilid kan. Ustaz dah kumpulkan, alhamdulillah, memudahkan kita dah untuk kita tahu rahsia kalimah-kalimah Al-Quran ni. Dan kenapa kita kena tahu rahsia kalimah Al-Quran ni? Biasanya kita tadabbur ayat, kita tengok by ayat kan secara umum dan sebagainya. Kita jarang highlight kepada beberapa kalimah-kalimah yang kita nak tadabbur tu.
Contoh macam hari ni kan, kita dah baca contohnya juzuk 20. Kita cuba tengok kalimah apa yang istimewa dalam juzuk 20. Dan kita mungkin ambil satu ayat dan kita tengok kalimah tersebut dalam ayat tu, kita tadabbur. Kan itu pun antara cara untuk kita tadabbur Al-Quran lah, melalui kita tengok rahsia di sebalik kalimah-kalimah tersebut, kan? Alhamdulillah, nampaknya di Facebook dah tak ada soalan. Kalau tak ada, saya tambah sikit Ustazah. Boleh Ustaz, silakan. Bahawa Ustazah sebut pasal zana tadi. Dan saya sendiri pun, kalau boleh cadang, saya cadang je. Tukarlah panggilan lain. Contoh nama Syazana, Ruzana dan sebagainya. Sebenarnya nama Ruzana tu Rozan, namanya tepat. Ada rasanya seorang tokoh di Malaysia ni, tokoh dalam bidang apa saya lupa, namanya Rozan. Siapa ya? Ustazah ada dengar ke nama orang Rozan? Rozan, saya tak perasan lah Ustaz. Okey, saya cuba cari jap. Rasa macam ada orang nama Rozan ni. Rozana tu ada, Rozan tu ada tak ada? Entahlah. Orang nama Rozan memang ada, tapi tokoh tu saya tak pasti lah. Okey, dia sebenarnya macam nama Ruzana ni. Rozan sebenarnya. Rozan, tapi ialah kalau Ruzana tu dia ra baris depan kan. Ini ra baris atas. Rozan, artinya wanita yang tabah. Jadi kalau namanya Rozana, saya cadangkan jangan panggil Zana, tapi panggil Rozan. Kalau namanya Suzana, Suzana tu bukan nama Arab lah. Tapi okey je maksud dia. Okey, kalau nama Syazana, panggil Syazan. Okey. Tapi kalau panggil Zana macam mana? Okey, panggil Zana ni dia ada dua benda yang perlu kita fahami. Satu, panggilan Zana tu dia bukan merujuk kepada zina dalam bahasa Arab. Ia hanya panggilan ringkas dalam bahasa Melayu. Yang mana panggilan ringkas dalam bahasa Melayu tu mungkin ada maksud, mungkin tak ada maksud sesuatu nama tu. Jadi tidak ada masalah kita panggil dalam bahasa Melayu dengan nama Zana sebagai contoh, tapi bukan niat kepada penzina. Satu. Dan yang keduanya, kalau ada satu nama tu, dia dalam bahasa Arab dia boleh bawa maksud yang buruk dan boleh bawa maksud yang baik. Banyak contohnya, Ustazah ya. Nama yang boleh bawa maksud yang baik dan boleh bawa maksud yang buruk dan kita mengambil kira maksud yang baik. Contohnya kalau Zana, dia boleh jadi maksud menghiasi. Zain, Az-Zain, Zana, menghiasi. Tapi dia kurang sesuai lah untuk jadi nama. Ataupun boleh kita panggil macam ni. Zana. Mungkin sama orang nak panggil Rozana, Zana, Zana. Tiba-tiba nak tukar pada Rozan. Mungkin agak berat lah kan. Okey, kita panggil Zana tapi dengan tambahan H. Zanah. Zanah ini artinya tombak. Jadi tombak ni satu benda yang menunjukkan kepahlawanan, keberanian. Jadi ia selamat sikit lah kalau kita panggilan Zanah. Alakulli panggilan Zanah okey. Cuma dia mungkin akan mengelirukan, itu sahaja. Tapi kalau kita tukar sikit kepada Zanah, ia bermaksud tombak. Merujuk kepada orang yang kuat dan juga berani. Itu lebih selamat ya. Dan banyak lagi lah contoh-contoh nama lain. Dia kalau nama tu dia dominan ke arah keburukan, kita elakkan. Walaupun dia ada maksud baik. Tapi kalau nama tu dia maksud baik pun ada, maksud buruk pun ada, cuma dia dominan ke arah kebaikan, kita boleh guna dengan maksud dominan ke arah kebaikan tadi. Contoh nama As. Orang Arab dulu biasa nama As. Amru bin Al-As. Apa lagi namanya? Macam-macam lah nama Al-As. Al-As bin Ar-Rabi'. Al-As ataupun Al-Asi boleh bermaksud orang yang degil. Degil ni makna orang yang berprinsip, orang yang berani, orang yang tak mudah mengalah. Orang Arab dulu letak nama Al-Asi itu dengan maksud orang yang berprinsip lah, orang yang tak mudah mengalah. Tetapi perkataan As sebagai orang yang degil itu, orang yang kuat itu jarang difahami. Begitu. Biasanya orang sebut Al-As dia ialah pelaku maksiat ataupun orang yang menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Justru Nabi SAW sendiri tidak menyukai nama As ataupun Asiyah. Nabi pun tak suka. Tapi kalau kita tanya kenapa orang Arab dulu letak nama As ataupun Asi, ia bermaksud orang yang degil dan tidak mudah mengalah. Jadi dia ada usul bahasa yang perlu kita fahami dengan lebih baik lah. Itu dalam bab nama ya. Okay, baik.
Saya rasa tak ada ustazah. Kalau ustazah nak berhenti awal lah. Okey juga, tak ada masalah. Alhamdulillah, tengok dalam komen Facebook tu dah tak ada soalan-soalan lain. Alhamdulillah. Jadi saya rasa dah cukup kot sampai sini. Oh, okey, ada yang tanya juga. Ada soalan lagi Ustaz. Ustaz nak tanya, apa maksud nama Qastalani? Qastalani. Qastalan ni tu nama tempat tu, Qastalan. Dia merujuk kepada seorang ulama yang pengarang kitab Irsyadus Sari Syarah Fathul Bari. Itu ustaz-ustaz pandai lah sebab di bidang hadis. Saya pun ada kitab tu, kitab Irsyadus Sari. Al-Qastalani, itu merujuk pada nama tempat. Jadi bila nama tempat ini ustazah, dia panjang cerita lah. Kita tak boleh kata tak ada maksud kerana ia nama tempat. Tak boleh juga. Nama tempat pun dia ada falsafah dia. Contohnya dulu Nabi hijrah ke Yasrib, tapi Nabi tukar nama Yasrib. Yasrib itu sebenarnya, kalau kita katalah Yasrib ni nama tempat. Betul, Yasrib nama tempat. Tapi kenapa ia dinamakan Yasrib? Oh, merujuk kepada seorang tokoh Yahudi. Namanya Yasrib bin Qaniyah. Apa maksud Yasrib? Benda yang buruk, benda yang hodoh. So Nabi tukar daripada Yasrib kepada Darut Taibah, bumi yang baik. Kemudian barulah dikenali sebagai Al-Madinatul Munawwarah. Jadi nama tempat itu pun ustazah, dia ada filosofi dia. Nama Qatar, kenapa dinamakan Qatar, kenapa dinamakan Yaman, kenapa dinamakan Syam. Yaman kerana berada di sebelah kanan Mekah, Syam kerana berada di sebelah kiri. Jadi semua itu ada asal dia. Hatta saya ada buku ni. Sebab saya minat tentang asal bahasa ni, saya ada buku tentang asal usul nama negeri di Malaysia. Perbahasan ilmiah, bukan perbahasan mengarut. Kenapakah dinamakan Kelantan? Ada orang kaitan dengan kilatan. Apa cerita sejarahnya secara ilmiah daripada buku-buku sejarah. Terengganu tu apa, Pahang ada. Maknanya semuanya ada asal usul dia, nama-nama negeri di Malaysia ni. Jadi apa lagi nama tempat-tempat di sana tu, Mesir ada asal usul dia. Kenapa Al-Quran banyak kali sebut perkataan Mesir? Pasti ada rahsia dia yang perlu dikaji. Begitulah dengan nama Asyazili, satu tempat di Syazil. Nama Qastalani, nama Baihaq, nama Nawa, nama Bukhara. Semuanya ada maksud. Masalahnya sebab ia bukan bahasa Arab. Maka untuk cari maksud benda tu payah. Amat payah. Allah A'lam. Okey, Ustaz, kita tengok ada satu soalan last lah kot insya-Allah sebelum kita tutup. Bagaimana pula dengan nama Zura? Zura. Oh, semua pasal nama kali ni Ya. Zura ke Azura sebenarnya nak tanya tu? Dia kata Zura. Sebenarnya puan yang bertanya ni nak tahu pasal nama Azura. Zura tu dia singkatan daripada Azura lah. Jadilah Zura kan. Dia sebelum tu ustazah, dia nama dia pun banyak nama singkatan. Contohnya ada orang nama Rita. Dunia saya lah nama Rita. Sebenarnya Rita tu asal daripada nama Margaret, nama putih. Ada orang nama Liza ataupun Eliza. Nama Liza ke Eliza ke dia asal daripada Elizabeth. Dan Elizabeth tu konon-kononnya nama isteri Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Elizabeth tu artinya Ilsobat. Kalau ejaan dalam bahasa Arab lah, Ilsobat. Ilsobat jadi Elizabeth. Okey. Itulah. Kan kemudian kita tengok ada lagi banyak lagi nama-nama potong ni. Maryam dipotong jadi Mary ke sebagai contoh dan lain-lain. Okey, baik. Manakala nama Zura ni dia boleh jadi namanya Azura dan boleh jadi juga Zura ni berasal daripada nama Zahra, kemudiannya dia mengalami perubahan bahasa, akhir sekali jadi Zura. Macam nama Mior kita kata, Mior. Mior ni asalnya daripada Amir, dan sekali ikut slang bahasa orang Peraknya jadi Mior pula. Okey, dia punya usul dia. Wallah alam, yang tu saya baca di mana tu, saya tak tahulah bagaimana kebenaran dia. Okey. Jadi nama Zura ni boleh jadi sebenarnya namanya Zahra, kemudian jadi Zara, kemudian bertukar jadi Zura lah sekali. Asalnya Zahra. Kalau Zahra okeylah, maknanya bunga ataupun maknanya benda yang cantik, benda yang bergemerlapan boleh jadi. Okey.
Tapi kalau namanya Azura, yang jadi isunya Azura. Azura ni dulu-dulu orang kata apa? Najis kering. Jadi sampai sekarang saya masih ingat masa saya sekolah rendah dulu, ada satu kartun, lukisan kartun yang ialah zaman-zaman dulu ni zaman-zaman jahil lagi kan. Okay, ada seorang tu dia buat watak 2 orang sembang, nama cik apa? Dia kata nama saya Azura. Lepas tu kawan ni gelak. Kawan ni gelak ke kawan ni sebut je. Saya minta maaf. Dia kata Azura ni maknanya najis kering. Jadi kawan saya bernama Azura apa ni? Kata sama ni orang duk ejek namanya sebagai najis kering tapi dia reda lah dah tu nama pilihan mak ayah dia. Okey, satu nama mak ayah ni walaupun mak ayah pilih boleh ditukar oleh JPN. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada nama tak elok pergi JPN tukar. Walaupun dah berusia sekolah menengah dah boleh lagi tukar. Kalau 1-2 huruf JPN boleh tukar 1-2 huruf. Tapi kalau kecil lagi saya rasa bukan 1-2 huruf je, nama tu sendiri boleh ditukar terus. Okey, ataupun paling kurang letak alias. Tapi rasanya boleh tukar terus kot. Itu kena cek baliklah peraturan JPN yang baru. Okey, jadi kalau nama Azura sebenarnya ia bukan dalam bahasa Arab. Dan ia langsung tak ada kaitan dengan najis kering. Tak ada kaitan langsung dengan najis kering. Kemungkinan besar wallahualam Azura ni bahasa apa ya, saya lupa dah bahasa apa, yang bermaksud langit biru. Jadi langit biru ni satu benda yang indah. Jadi nama Azura ni ialah merujuk kepada nama yang indah, ya. Jadi insya-Allah maksud Azura tu baik ataupun dipanggil Zura tu Allah. Itulah Ustazah Fatimah ya. Masya-Allah. Kalimah-kalimah ni unik masya-Allah. So jangan bersedihlah dengan yang nama Zura dan sebagainya tu kan. Jadi insya-Allah ada nama-nama apa yang baik ni sebalik nama tu insya-Allah. Jadi saya rasa kita dah ke penghujung program. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zulkhairi atas perkongsian tadi pada awal tadi tentang istilah suami dalam Al-Quran dan Ustaz selit juga tentang istilah isteri tadi sikit. Alhamdulillah sangat membantu kita untuk kita faham. Mungkin sebelum ni kita tengok istilah-istilah perempuan, lelaki kan. Tapi hari ni alhamdulillah kita tengok istilah suami dan isteri ataupun kekeluargaan lah, istilah kekeluargaan. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zulkhairi untuk penyampaian tadi dan juga kami minta maaf juga kepada semua peserta atas kesilapan teknikal tadi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi My Tadabbur Time. Next nanti insyaAllah ada 2 lagi sesi insyaAllah. Hari Ahad ini bersama Dr. Salihah Kaswari tentang Al-Quran sebagai Asy-Syifa. Dan last My Tadabbur Time insyaAllah pada hari Isnin nanti insyaAllah. Jadi untuk sesi hari ini yang terlepas tadi ataupun yang terpotong tadi tu, terputus tadi tu insyaAllah kami akan upload semula di YouTube. Kami akan share nanti di page Facebook insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang nak menonton untuk ulangan, untuk ulang kaji dan sebagainya, insyaAllah boleh tonton nanti di Facebook, nanti kami akan share. Sebelum kita akhiri, saya ada satu pengumuman juga. Kami Mutiara Tadabbur sepanjang bulan Ramadan ni kami ada buat program kebajikan ataupun membantulah projek-projek kebajikan. Antaranya adalah kurma. Kurma kami dah tutup alhamdulillah, ramai yang menyumbang dan kami sedang agihkan kurma-kurma tersebutlah. Dan yang terakhir ni insya-Allah 23 hari bulan ni insya-Allah sekitar Selangor ni insya-Allah. Dan kurma tersebut pun kami hantar ke Penang untuk diagihkan asnaf-asnaf di sana, hasil daripada infak tuan-tuan puan-puan. Jadi kurma tu kami tutup dululah buat sementara waktu, tapi kami masih membuka jika ada yang berminat untuk infak buku tajwid untuk madrasah tahfiz Al-Quran. Buku tajwid yang berwarna. Buku tajwid itu sesuai untuk digunakan bermula daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Orang dewasa pun boleh guna buku tu. Dan kami sedang menghubungi, ada satu sekolah madrasah tahfiz ni, kami sedang hubungi untuk tahu bilangan pelajar tersebut dekat sekolah tersebut dan insya-Allah kami akan hantar buku tajwid ke sanalah. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk infak, satu buku tajwid tu RM20. Jadi satu lot kami buka RM20. Jadi terpulang pada tuan-tuan puan-puan nak menyumbang berapa bukulah. Okey, insya-Allah moga-moga lebih ramai lagi lah anak-anak kita di pusat tahfiz tu akan memahami ilmu tajwid ni insya-Allah. Jazakumullah khairan kepada semua.
Jadi itu sajalah daripada kami. Kami mohon maaf atas kekhilafan dan sebagainya. Dan jemput jadi siapa yang berminat untuk dapatkan buku Ustaz, insyaAllah Rahsia Kalimah Al-Quran, boleh dapatkan di link, kami ada share dah link dekat ruangan komen, dan juga di Telegram Mutiara Tadabbur pun ada. Jadi kalau sesiapa yang tak dapat nak terus order dekat link, mungkin boleh bagi tahulah nombor yang hubungi tuan-tuan puan-puan, ada kami hantar link sebelum program. Okay, insyaAllah. Jadi itu sajalah daripada kami. Wallahu alam. Kita tutup dulu majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.